'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Kata Nabi, ini kata-kata Rasulullah, bukan macam kata-kata kita nilainya, tidak. Ini wahyu daripada Allah kepada nabinya Muhammad. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu pergi belajar satu ayat daripada Al-Quran, lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 100 rakaat. Maksudnya apa? Tuan-tuan pergi belajar satu ayat saja daripada Al-Quran, bukan satu surah, bukan satu Al-Quran, satu ayat saja daripada Al-Quran. Belajar bagaimana untuk membacanya dengan betul, dan apakah tafsirannya daripada para ulama, bukan baca sendiri, tak, daripada para ulama. Nabi kata itu lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 100 rakaat. Banyak ni tuan-tuan, 100 rakaat. Tapi hadis ini tidak berhenti di situ. Apa sambungan hadis ni? Nabi kata, dan kamu berpergi-pergian untuk mempelajari satu bab daripada ilmu agama, bukan satu kitab, satu bab saja daripada ilmu agama. Belajar contohnya rukun wudu, atau syarat sah salat, atau hari ini kita cerita tentang neraka. Belajar satu bab saja daripada ilmu agama. Nabi kata lebih baik, bukan sama baik, lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Duduk dalam aircon, subhanallah, kapet pun tebal, nak bersandar pun boleh, asalkan dengar dan hadir. Belajar satu bab daripada ilmu agama. Nabi kata, bila Nabi kata maksudnya ini wahyu daripada Allah, ini pasti benar. Nabi kata lebih baik dari solat sunat 1000 rakaat. Maka beruntung tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu ataupun tak tahu, asalkan tuan-tuan hadir majlis ilmu dengan niat yang ikhlas, di akhirat nanti insya-Allah tuan-tuan akan nampak ganjaran pahala tuan-tuan hadir ke majlis ilmu pada hari ini dan hari-hari yang lain, insya-Allah. Siapa dari kalangan kita larat buat 1000 solat sunat? Subhanallah. Cuba ingat balik bulan Ramadan hari itu, bila kita tak boleh solat tarawih di masjid di surau, berapa orang dia dari kalangan kita yang ada kekuatan nak buat solat sunat tarawih sendiri di rumah 23 rakaat? Jangan jawab, sebut dalam hati je. Kita jadi tak semangat pasal sorang-sorang kat rumah kan. Paling pun solat dengan family. Kalau ada seorang ni contohnya, orang baik punya, setiap hari, setiap pagi dia akan buat solat sunat duha. Duha untuk apa? Murah rezeki. Dia buat solat sunat duha setiap pagi maksimum. Berapa maksimum boleh buat solat sunat duha? 8 rakaat. Kalau seorang ini setiap pagi dia buat solat sunat duha 8 rakaat setiap pagi sebulan Ramadan. Dan setiap malam pula dia buat solat sunat tarawih. Tarawih dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat, campur dengan witir 3 rakaat. Setiap pagi 8 rakaat, setiap malam 23 rakaat. Pagi 8 rakaat, malam 23 rakaat. Rajin ke tak rajin? Rajin. Kalau kita jumlahkan berapa bilangan solat sunat dia telah buat dalam masa 1 bulan, belum lagi cukup 1000 rakaat. Belum lagi cukup 1000 rakaat. Di samping tenaga yang banyak dia dah habiskan, masa yang banyak dia dah habiskan, belum lagi cukup 1000 rakaat. Tuan-tuan duduk saja dalam majlis ilmu lebih kurang 40 minit, contohnya belajar satu bab daripada ilmu agama. Nabi kata khairun laka, is better for you, lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 1000 rakaat. Maka apakah alasan kita untuk tidak hadir ke majlis ilmu? Macam mana boleh kita biarkan satu hari dalam hidup kita berlalu tanpa kita hadir ke majlis ilmu? Satu amalan yang mudah, tapi ganjaran pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang zaman sekarang mereka tidak tahu nilai majlis ilmu. Ramai tak tahu.
Dia tak tahu apa kelebihan hadir majlis ilmu yang disebut dalam Al-Quran, sebut dalam hadis, dia tidak tahu. Sebab itulah mereka tidak rasa rugi pun kalau tak hadir majlis ilmu. Kalau bagi majlis ilmu percuma sekalipun, tak mau mari. Pasal tak tahu nilai majlis ilmu. Kata ulama, kalaulah manusia tahu besarnya nilai menghadiri majlis ilmu, pasti manusia akan hadir sekalipun dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak pun nak hadir. Subhanallahil azim. Bahkan sebahagian orang bila ada majlis ilmu, lagi dia rasa panas punggung, tak boleh nak duduk, mesti rasa nak keluar juga, nak pergi isap rokok ke. Sehari ada 24 jam, dah berapa jam boleh merokok? Kalau sehari merokok 20 jam pun masih ada masa untuk hadir majlis ilmu. Duduk majlis ilmu, dengar maghrib isyak bukan lama. Nabi kata apa? Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Nabi kata, apabila kamu melepasi salah satu taman daripada taman-taman syurga, farta'u, duduklah dalamnya. Tuan-tuan, saya percaya sebahagian besar tuan-tuan dah pergi haji atau paling kurang pernah buat umrah. Siapa yang belum pernah pergi, saya doakan mudah-mudahan dapat pergi insya-Allah. Tapi saya rasa ramai dah pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah selalu orang berebut nak pergi mana? Selain daripada shopping, orang berebut nak pergi mana kalau dalam Masjid Nabawi? Nak pergi ke Raudhah. Kenapa nak pergi Raudhah? Kenapa sanggup beratur bertolak-tolak nak pergi Raudhah? Sebab taman syurga. Majlis ilmu taman syurga. Tak berebut pun orang tak datang. Subhanallah. Sebab orang tidak tahu besarnya nilai majlis ilmu. Maka Nabi kata, apabila kamu melepasi salah satu taman daripada taman-taman syurga, duduklah dalamnya. Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Nabi kata, mafhumnya majlis-majlis ilmu. Maka majlis ilmu ini Nabi SAW namakan sebagai taman syurga. Selama mana kita berada di dalam majlis ilmu, kita didoakan oleh para malaikat, yang mana para malaikat ni semua mereka wali Allah. Semua mereka wali Allah, tak pernah buat dosa langsung kepada Allah. Selama mana kita berada di dalam majlis ilmu, kita didoakan oleh para malaikat dengan kebaikan sehinggalah habis majlis. Maka marilah kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita fokus kepada apa yang akan disampaikan pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita nak ceritakan tentang satu perkara yang pasti menanti kita, iaitu akhirat, yang kita tak dapat lari daripadanya. Semua orang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan amalan yang telah dia buat ketika mana di dunia. Kemudian hasilnya sama ada dia dimasukkan ke dalam syurga, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya, atau dimasukkan ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang celaka. Tapi pada hari ini kita akan menceritakan tentang neraka. Wajib kita beriman tentang adanya neraka, dan ia adalah satu tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk mengazab orang-orang kafir dan sebahagian orang beriman yang fasik, yang mati sebelum bertaubat. Orang-orang fasik, orang Islam yang fasik, bila ditimbang amalan di mizan, bila ditimbang amalan di mizan, amalan buruk dia lebih berat daripada amalan soleh. Amalan kita ni akan dijadikan dalam bentuk yang boleh ditimbang, kemudian ditimbang atas neraca macam dacing tu. Orang-orang fasik ni apabila ditimbang amalan mereka, amalan buruk, amalan jahat, dosa lebih berat daripada kebaikan yang mereka buat. Orang yang seperti ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, sekalipun dia dosa banyak, kalau Allah Ta'ala ampunkan dia,
dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam satu tempoh. Tapi nanti tetap dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga dan kekal dalam syurga selama-lamanya. Sebab apa pengakhirannya syurga? Sebab dia orang beriman, cuma dia orang fasik. Ini kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, saya tersasul. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia, sekalipun dia dosa lebih banyak daripada kebaikan dia, kalau Allah ampunkan dia, dia akan masuk syurga terus tanpa azab. Tapi kalau Allah tidak ampunkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka satu tempoh, kemudian kelak tetap dia akan dikeluarkan dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga, dia kekal dalam syurga selama-lamanya. Jadi bergantung. Tak semestinya kalau seorang itu dia fasik, confirm dia ni masuk neraka. Tak. Boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dia akan dimasukkan ke dalam syurga, sekalipun dia dosa lebih banyak. Tapi kita tahukah kita ni yang diampunkan ataupun tidak? Kita tidak tahu. Maka malam ni kita akan ceritakan tentang neraka. Dan neraka ini telah pun ada sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, u'iddat lil kafirin. U'iddat ini fi'il madhi. Kalau bahasa Inggerisnya kita panggil past tense. Maksudnya neraka itu telah pun dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka wajib kita yakini, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawasanya neraka telah pun ada sekarang, telah pun wujud sekarang. Dan neraka adalah tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk mengazab orang-orang kafir dan sebahagian orang beriman yang mati dalam keadaan fasik sebelum bertaubat. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat Al-Quran kadang-kadang ditujukan kepada seluruh manusia, kadang-kadang ditujukan hanya kepada orang beriman. Ayat ini tuju kepada kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu, bukan diri kita saja. Allah berfirman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Kemudian disifatkan neraka. Waquduhan nas wal hijarah, maksudnya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu batan. Yang menjadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu batan. Tuan-tuan, musim korban ni kalau buat BBQ, api itu bahan bakar dia apa? Kayu ataupun arang. Neraka bahan bakarnya apa? Manusia dan batu batan. Orang-orang kafir, mereka dicampak ke dalam api neraka seperti mana kayu dicampakkan dalam unggun api. Kerana mereka adalah bahan bakar api neraka. Kemudian disifatkan lagi tentang neraka, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Dalam neraka itu adanya para malaikat yang gagah perkasa, yang tidak sesekali merahmati orang-orang kafir. Orang kafir, mereka tidak layak dirahmati, mereka tidak layak disimpatikan. Maka para malaikat akan mengazab mereka tanpa sikit pun ada rasa rahmat untuk mereka. Kemudian disifatkan para malaikat dalam ayat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sesekali menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difahami daripada ayat ini, tuan-tuan, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita bukan saja jaga diri kita daripada api neraka, bahkan kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Timbul satu persoalan di sini, bagaimana caranya? Baik, kita tahu kita nak jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada jadi bahan bakar api neraka.
Tak ada siapa yang sanggup isterinya jadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tengok isteri kita disakiti pun kita rasa sedih, macam mana pula kalau dia azab dalam api neraka? Tak ada siapa yang sanggup melihat isterinya jadi bahan bakar api neraka, atau anaknya, atau ibu dan ayahnya. Tak sanggup. Jadi bagaimana caranya untuk kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada jadi bahan bakar api neraka? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ketika mentafsirkan ayat ini menyebutkan, caranya adalah alimu anfusakum wa ahlikumul khair, ay al-maddin. Cara seseorang itu menjaga dirinya dan ahli keluarganya daripada bahan bakar api neraka adalah dengan cara dia mempelajari ilmu agama, iaitu ilmu fardu ain, dan dia ajarkan juga kepada ahli keluarganya ilmu fardu ain. Ini cara seseorang itu dia nak jaga dirinya dan ahli keluarganya daripada jadi bahan bakar api neraka. Caranya dengan ilmu fardu ain. Dengan ilmu fardu ain seorang itu tahu bagaimana cara nak buat kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul. Dan dengan ilmu fardu ain seseorang itu tahu apakah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu fardu ain seorang itu boleh jadi orang bertakwa. Orang yang tidak belajar ilmu fardu ain tidak akan mustahil dia jadi dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Bahkan kata ulama, orang yang tidak belajar ilmu fardu ain dia berdosa besar, maka dia adalah dari kalangan orang-orang fasik. Ini cara kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Mafhumnya, takutlah kamu kepada Allah dan peliharalah dirimu daripada api neraka yang telah Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi semua orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kufur, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, kekal dalam azab selama-lamanya. Adapun orang beriman yang fasik, sebahagian orang beriman yang fasik, mereka akan diazab dalam neraka dalam satu tempoh, tapi tetap nanti perakhirannya mereka akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, kekal dalam syurga selama-lamanya. Maka orang yang bijak, tuan-tuan, adalah orang yang sentiasa fikir apakah kesan daripada setiap tindakan dia. Orang kalau nak berjaya di dunia ataupun di akhirat, dia perlu fikir apa kesan tindakan dia. Tuan-tuan, kalau musim wabak, tuan-tuan tak jaga kebersihan, kesannya apa? Boleh jadi dijangkiti penyakit. Kalau pelajar universiti, waktu exam, waktu peperiksaan dia tak study, tak ulang kaji, kesannya apa? Boleh jadi dia gagal. Tuan-tuan bawa kereta tak berhati-hati, kesan dosa ini, kalau aku buat benda yang haram ini, kesannya apa? Boleh jadi Allah tak ampunkan aku, kemudian aku diazab. Kalau aku hadir majlis ilmu, kesannya aku dapat peringatan untuk hati aku ingat untuk akhirat, aku ada semangat untuk kumpul bekal untuk kematian aku. Sentiasa fikir tentang kesan perbuatan kita. Orang zaman dahulu, kata ulama, kita waktu mana kita hidup atas dunia ini, kita perlu ada dua perkara ini, seperti mana seekor burung perlu dua sayap untuk terbang. Apa dia? Yang pertama, kena ada perasaan takut kepada azab Allah, khaufun min Allah. Ini sayap yang pertama, berasa takut dengan azab Allah. Yang kedua, sayap yang kedua adalah mengharapkan rahmat Allah. Kena ada dua perkara ni waktu kita hidup. Kita takutkan azab Allah, kita harapkan rahmat Allah. Siapa yang buat bertentangan dengan dua perkara ni, dia berdosa. Iaitu,
siapa yang berasa aman daripada azab Allah, dia berdosa. Ini antara maksiat hati. Antara maksiat hati, belajar dalam bab tasawuf, ilmu fardu ain, antara maksiat hati adalah al-amnu min makrillah, berasa aman daripada azab Allah. Kalau seorang ni dia berasa aman daripada azab Allah, dia terus buat dosa, dia kata tak apa buat dosa pun. Contohnya dia kata tak apa buat dosa pun, Allah Ta'ala kan maha pengampun, Allah akan ampunkan aku. Ini orang yang berasa aman daripada azab Allah. Ini haram. Yang kedua, lawan kepada mengharapkan rahmat Allah apa? Putus asa daripada rahmat Allah. Ini juga haram. Maksiat hati juga. Macam mana situasi orang yang putus asa daripada rahmat Allah? Dia kata apa? Dia banyak buat dosa ni. Macam kita ni banyak buat dosa daripada kita muda dulu. Sebelum orang kenal kita sebagai orang surau, sebelum orang kenal kita sebagai Pak Haji, pakai kain belekat, pakai baju Melayu, pakai kopiah, kita tahu kisah silam kita. Setiap orang ada sisi gelapnya. Setiap kita ada sisi gelap kita yang mungkin orang tahu, mungkin orang tak tahu. Kita banyak dosa. Contoh orang yang putus asa daripada rahmat Allah ni, dia kata Allah Ta'ala tak akan ampunkan aku sebab banyaknya dosa aku. Dia contohnya transgender. Dia laki, dia tukar jadi perempuan, operation apa semua. Dah jauh dah ni. Dia katakan dah jauh dah daripada taat. Last sekali dia kata apa? Dia kata Allah tak akan ampunkan aku sebab banyaknya dosa aku. Ini juga haram. Haram berasa aman daripada azab Allah, haram juga putus asa daripada rahmat Allah. Waktu kita hidup kat dunia ni, kita kena ada dua perkara. Apa dia? Takutkan azab Allah. Takutkan Allah tu maksudnya takutkan azab Allah. Dan yang kedua, kita mengharapkan rahmat Allah. Kena ada dua-dua ni. Macam burung nak terbang, kena ada dua sayap. Sebahagian orang-orang saleh, tuan-tuan, disebabkan kuatnya perasaan khaufun minallah, disebabkan kuatnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mati. Mati sebab takutkan Allah. Orang sekarang sampai mati tak takut Allah. Sampai nak mati pun tak takut Allah lagi. Orang dulu takutkan Allah sampai mati sebab terlalu takut. Takut bila fikir tentang neraka, fikir tentang ayat-ayat Al-Quran tentang neraka, hadis-hadis tentang neraka yang kita akan sebutkan sebahagiannya malam ini. Datang satu perasaan terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka sampai mati. Subhanallahil azim. Semata-mata mereka fikir tentang neraka dan ulang beberapa ayat Al-Quran tentang azab neraka, mereka mati. Mereka tak tahan kesan apabila mereka fikir secara mendalam tentang ayat-ayat neraka, ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Ada seorang saleh, dia tak boleh tidur waktu malam. Tak boleh tidur waktu malam. Dia pusing sini, pusing sana. Tak boleh tidur waktu malam. Pasal dia pusing sana, pusing sini, dia tak boleh lelap. Kemudian dia menjerit. Dia kata, An-narun nar, mali walin nar. Dia kata mafhumnya, kenapa aku buat sesuatu yang boleh menjerumuskan aku dalam neraka? Sebab dia terlalu takut kepada neraka, tak boleh tidur. Subhanallah. Jadi kalau seseorang itu dia fikir tentang neraka, dahsyatnya siksaan dalam neraka, akan datang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka ada beberapa jenis azab yang Allah Taala telah persiapkan bagi orang kafir dan sebahagian orang-orang yang fasik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dia bukannya hamba Nabi. Anas bin Malik adalah khadam, dia tukang khidmat kepada Rasulullah dan dia telah khidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Dia meriwayatkan antara doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rabbana atina fid dunya hasanah, lepas tu wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita selalu baca tapi kita tak tahu itu doa yang Nabi selalu baca.
Satu tok-tok imam selalu baca. Kita pun ngikut aja. Anas bin Malik, khadam Nabi, dia lama duduk dengan Nabi 10 tahun, dia khidmat kepada Rasulullah. Dia bagi tahu doa yang antara doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi SAW ialah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam riwayat Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ay ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, atina fid dunya hasanah, urzuqna amal salihah. Kurniakan kepada kami amal saleh. Wa fil akhirati hasanah, dan kurniakan kepada kami syurga. Wa qina adzaban nar, dan peliharalah kami daripada api neraka. Mengikut tafsiran Sayyidina Ali pula, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah kurniakan kepada kami isteri yang salihah di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kurniakan kami isteri di dalam syurga. Wa qina adzaban nar, dan lindungi kami daripada api neraka. Ini doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi SAW untuk mengajar kita. Nabi tahu bahawasanya baginda terpelihara daripada neraka. Baginda Rasulullah meyakini pada diri baginda apa yang kita wajib yakini pada diri baginda SAW, iaitu para Nabi maksum. Nabi tahu dia tak akan masuk neraka, tapi Nabi doa, waqina azaban nar, lindungilah kami daripada api neraka, untuk ajar kita, supaya kita juga memperbanyakkan doa ini. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa orang yang minta kepada Allah untuk lindunginya daripada api neraka 7 kali selepas solat subuh. Ini satu amalan boleh amal daripada Rasulullah. Dengar betul-betul. Ajar ahli keluarga kita, kawan-kawan yang tak datang balik kampung. Nabi kata, siapa yang setelah solat subuh dia minta kepada Allah supaya Allah lindunginya daripada api neraka, kemudian dia mati pada siang hari tersebut, maka api neraka tidak akan menyentuh dia. Dan kalau setelah solat maghrib, solat tadi, seorang itu dia baca 7 kali juga, dia minta daripada Allah supaya Allah lindungi dia daripada neraka, dan dia mati pada malam hari tersebut, maka Allah Ta'ala peliharanya daripada api neraka. Jadi setelah solat subuh dan setelah solat maghrib, jangan tinggal baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan tinggal. Sebelum ni kita beramai aja, kita tak tahu apa kelebihannya. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi setelah solat subuh dan setelah solat maghrib, jangan tinggal baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Baik, sebahagian orang-orang yang bertakwa, apabila mereka berfikir tentang neraka, mereka tidak lagi ketawa dalam hidup mereka. Punya takut tentang neraka ni, sampai bila fikir je dalam-dalam tentang neraka, apa yang ada dalam neraka, sejak daripada itu mereka dah tak ketawa dalam hidup. Sentiasa kelihatan sedih. Maka ada orang yang tanya kepada mereka, kenapa kami tak pernah nampak kamu ketawa? Apa kata orang saleh ini? Orang soleh ni kata, bagaimana aku boleh ketawa sedangkan api neraka sudah pun siap disediakan? Bagaimana aku boleh ketawa sedangkan rantai-rantai daripada neraka telah pun siap sedia untuk merantai ahli neraka? Bagaimana aku boleh ketawa sedangkan malaikat Az-Zabaniyah, ini antara malaikat yang akan mengazab ahli neraka, macam mana dia kata, macam mana aku boleh ketawa sedangkan malaikat Az-Zabaniyah telah pun bersiap? Ini dapat break dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita tahu bahawasanya neraka disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis yang banyak. Dan Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala bagi banyak nama kepada neraka. Antara nama neraka ialah Jahannam. Jahannam dari sudut bahasa bermaksud keadaan yang bersangatan panas.
Itu Jahannam. Api Jahannam adalah situasi yang paling dahsyat seseorang itu akan hadapi dalam neraka. Antara nama neraka lagi adalah Al-Hawiyah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Antara nama neraka lagi adalah Al-Hawiyah, kerana manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka jatuh ke dalamnya. Dalam neraka ada banyak lembah. Dasar api neraka, jarak untuk sampai padanya 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Macam mana kita tahu? Daripada hadis. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, duduk dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba bunyi satu dentuman yang kuat. Nabi tanya kepada para sahabat, mafhumnya, tahukah kamu bunyi apa itu? Mereka kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata, itu adalah satu batu yang besar yang telah dicampak ke dalam neraka 70 tahun yang lepas. Sekarang, maksudnya setelah 70 tahun, sekarang maka para ulama ambil dalil daripada hadis ini bahawasanya jarak untuk sampai ke dasar api neraka adalah 70 tahun. 70 tahun. Dan dasar api neraka hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Hanya dihuni oleh orang-orang yang kafir sahaja. Maksudnya orang beriman yang fasik, yang masuk neraka sekalipun, mereka tak akan masuk sampai dasar. Orang beriman yang fasik, kan ada banyak lembah tadi, ada yang jatuh dalam lembah ni, ada jatuh dalam lembah ni, tapi tak akan jatuh ke dasar. Dasar itu hanya untuk orang kafir dan orang munafik. Kerana orang munafik yang sebenarnya adalah orang kafir. Ramai masyarakat kita salah faham tentang maksud munafik. Yang berkata, berdusta, berjanji, mungkiri, itu tanda-tanda orang munafik. Tapi orang yang betul-betul munafik, mereka adalah orang kafir yang menzahirkan seperti mereka beriman. Jadi orang munafik ni sebenarnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang-orang munafik, mereka akan berada di dasar api neraka, sebab mereka orang kafir. Jadi antara nama neraka adalah Al-Hawiyah, sebab ahli neraka mereka dimasukkan dalam keadaan jatuh. Maksudnya orang kafir, mereka bila dimasukkan dalam neraka dalam keadaan jatuh selama 70 tahun sampai ke dasar api neraka. Subhanallahil azim. Dan di dalam neraka ada satu bukit bernama As-Sa'ud. Orang-orang kafir, mereka akan cuba panjat atas bukit As-Sa'ud supaya mereka dapat berada di tempat yang lebih tinggi. Kan ahli neraka di dasar. Jadi orang kafir mereka akan cuba panjat bukit As-Sa'ud supaya mereka boleh berada di kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi apabila orang kafir cuba memanjatnya, diriwayatkan bahawasanya apabila mereka letakkan tangan mereka atas bukit As-Sa'ud, tangan mereka cair. Tangan cair. Letak tangan lagi satu, tangan itu pun cair. Letak kaki, kaki cair. Akhirnya mereka tidak berjaya panjat daripada bukit As-Sa'ud. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Sebabkan panasnya bukit As-Sa'ud ni, sampai bila letak je tangan atau kaki atas neraka, cair. Subhanallah. Antara nama neraka lagi adalah Saqar. Allah berfirman, sa'uslihi saqar. Antaranya lagi adalah Jahim dan Ladha. Ini seperti disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa, di sini disebutkan satu lagi azab neraka. Antara azab neraka ialah dicabut kulit kepala ahli neraka. Kita kalau orang tarik rambut kita, macam mana sakitnya, subhanallah. Kadang orang ada baby dia tarik rambut, dia jadi geram, jadi marah, sakit. Ini bukannya cabut rambut tuan-tuan, cabut kulit kepala. Subhanallah. Ladha maksudnya bersangatan panas sehingga mencairkan kulit muka. Kata ulama,
kulit muka adalah kulit yang paling tebal pada badan manusia. Tapi apabila kena neraka, kulit muka ni cair. Disebutkan oleh Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Dia kata, kalaulah kamu di timur dan satu kadar daripada neraka didedahkan di barat, kamu dekat timur, satu kadar saja daripada neraka didedahkan di barat, pasti otak kamu akan cair dan keluar daripada hidung kamu. Bayangkan jauh timur dan barat. Subhanallah. Ini disebabkan panasnya api neraka. Itu baru kalau kita kat timur, satu kadar daripada neraka didedahkan di barat. Dah cair otak, keluar ke hidung. Macam mana kalau masuk dalam neraka? Dan neraka ini seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda tentang neraka, uqida 'alan nari alfa 'amin hatta ihmarrat, wa alfa 'amin hatta biyaddat, wa alfa 'amin hatta swaddat, fahiya sauda muzlimah. Nabi SAW bersabda, uqida 'alan nari, api neraka itu dibakar 1000 tahun sehingga apinya menjadi warna merah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun, wa alfa 'amin hatta biyaddat, sehingga apinya jadi warna putih. Kita tak pernah tengok api warna putih. Kita pernah jumpa api yang hampir warna putih. Maksudnya api warna putih lebih panas daripada api warna merah. Wa alfa 'amin, dan dibakar lagi 1000 tahun, hatta swaddat, sehingga apinya menjadi warna hitam. Tak pernah jumpa api warna hitam. Kemudian Nabi SAW kata, fahiya sauda muzlimah, maka ketahuilah api neraka itu gelap gelita. Maka api neraka ni dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun sampai jadi warna merah, 1000 tahun sampai jadi warna putih, 1000 tahun sampai jadi warna hitam. Dan api neraka tu warna hitam, gelap gelita. Bukan macam sebahagian orang buat ilustrasi, neraka ni macam rumah terbakar, api warna merah, warna oranye. Tak, api neraka warna hitam. Kita bagi laluan untuk azan kejap. Kita habiskan sikit lagi insya-Allah.
Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min naril akhirah." Mafhumnya para ulama kata, kalaulah dihimpunkan semua api di dunia ni, api macam semua jenis api di dunia ni dihimpunkan, itu baru bersamaan dengan satu nisbah 70 daripada api neraka. Bukannya satu lighter tu petik, bukannya satu tu nisbah 70. Tak. Kata ulama, kalau dihimpunkan semua api di dunia, ada api kita guna untuk masak, api untuk industri, untuk kilang tu lagi panas, api macam-macam jenis api kat dunia ni dihimpunkan semua, itu bersamaan dengan satu daripada 70 api neraka. Di manakah neraka? Neraka berada di bawah bumi yang ketujuh. Di bawah bumi yang kita hidup sekarang ini, bumi yang pertama. Di bawah bumi ketujuh adanya neraka. Dan neraka itu ada baginya dinding dan penutup yang menjadikan neraka tu lebih panas. Tuan-tuan kalau masak, nak bagi dia lebih panas, kita buat apa? Kita tutup. Neraka tu ada dinding dan ada penutupnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahata bihim suradiquha. Dan antara jenis azab dalam neraka, kita sebutkan secara ringkas. Sepatutnya berhenti dah ni. Kita sebutkan secara ringkas sikit lagi. Antara makanan ahli neraka adalah az-zaqqum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Zaqqum ialah satu pokok yang menakutkan, rupanya sangat menakutkan. Dan buah daripadanya dalam neraka, makanan dan minuman ahli neraka bukan untuk menghilangkan lapar dan dahaga, tidak. Ahli neraka mereka kekal dalam keadaan lapar dan dahaga sampai bila-bila. Neraka tempat azab, tak ada. Allah berfirman, la yukhaffafu anhumul azab, tidak sesekali diringankan azab bagi orang-orang kafir dalam neraka. Jadi ahli neraka, mereka tidak makan untuk hilangkan lapar, mereka tidak minum untuk hilangkan dahaga, bahkan mereka dipaksa oleh para malaikat untuk makan dan minum. Dan makanan dan minuman ahli neraka itu adalah untuk mengazab mereka, bukan sesekali untuk bagi kenikmatan kepada mereka. Apabila mereka makan daripada pokok az-zaqqum ini, maka organ-organ dalaman mereka ni akan terkoyak. Dan dalam neraka itu adanya makanan mereka yang dipanggil sebagai ad-dari'. Ad-dari' ni satu makanan yang berduri, mereka makan dan itu mengazab mereka. Dan dalam neraka, antara minuman ahli neraka, saya sebutkan secara ringkas, adalah air yang mendidih, yang bersangatan mendidih. Apabila mereka minum daripada air tersebut, jauh sekali nak hilangkan dahaga, bahkan minuman itu mengoyak usus-usus mereka. Dalam Al-Quran, bila sebut tentang kulit, disebut kulit terbakar. Sebab kita cuma rasa sakit terbakar di kulit, ada sensor, kan? Bawah daripada kulit, seorang itu dah tak rasa sakit sebabkan terbakar, tapi dia rasa sakit bila terkoyak. Maka dalam Al-Quran, bila sebut tentang kulit, dia sebut kulit terbakar. Tapi bila sebut tentang azab bahagian dalaman ni, makanan, minuman, disebut itu akan merobek-robek bahagian dalaman mereka. Sebab bahagian dalaman tu tak rasa sakit dengan terbakar. Subhanallahil azim. Maka itu secara ringkas. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak sebutkan malam ni.
Tapi tak sempatlah, PKPP tak habis lagi ni. Kalau tak kita boleh sambung sampai pukul 10. Jadi cukuplah sampai situ untuk hari ini, insya-Allah. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Hari ini saya sekadar menggantikan Ustaz Izzuddin yang tak dapat hadir. InsyaAllah ada masa nanti kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lilmashayikhina wa lilmu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal naqa wal 'afafa wal ghina wa husnal hali wa husnal khitam. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Selamat Hari Raya. Kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum.